Lahirnya pada tahun 59, matinya pada tahun 146. 146. Auf bin Abi Jamil. Tapi dia ni ada buah Syiah sikit. Ada buah Syiah sikit. Syiah pun ada perawi Bukhari ni. Dengan sebab itu bukan semua Syiah kafir. Tak. Rosak akidah dak ni, dak ni. Tapi kena beringat sebab tu ulama-ulama hadis bijak. Perawi ni siapa. Dia ni ada sedikit. Sedikit tu kena beringat. Mungkin di tempat-tempat mana-mana kita jumpa, kalau yang menyokong pahaman dia, tak boleh pakai. Itu kaedah. Kalau tidak, boleh pakai. Dan ini termasuk dalam Syiah Tafdhiliyah. Bukan Syiah ada kemudian macam-macam Syiah. Bukan. Ini Syiah Tafdhiliyah. Auf bin Abi Jamilah. Tapi kita kena ingat, satu agama ni padahalnya tak ada gapo kalau pasal tu ni. Apa dia Syiah Tafdhiliyah ni, tahu tak? Syiah Tafdhiliyah ni dia menganggap Sayyidina Ali lebih daripada sahabat-sahabat Nabi yang lain. Tu. Dengan pasti termasuk Sayyidina Uthman. Sayyidina Ali lebih lagi. Dia faham. Tapi dia terima Sayyidina Uthman. Sayyidina Abu Bakar lebih lagi daripada Sayyidina Ali. Sayyidina Umar lebih lagi daripada Sayyidina Ali. Dia terima, belakang terima baik. Tidak kata Sayyidina Abu Bakar kafir, kau apa tak ada. Dan Sayyidina Ali lebih benar dalam perselisihan yang berlaku di antara dia dengan orang lain. Itu pahaman. Setara tu je Syiah Tafdhiliyah, tidak lebih dari segi daripada tu. Yang ni lebih bersifat kepada politik lah. Politik semasa. Tidak lebih daripada itu. Ini yang dimaksudkan dengan Syiah Tafdhiliyah. Walau bagaimanapun mengikut kaedah ilmu hadis bukan senang. Kalau sebut Syiah saja, kita kena ingat semula. Kena ingat namun ni kita duduk dalam kepala. Misalnya kalau berkenaan dengan Syiah, apa-apa riwayat dia menyokong Syiah tak boleh pakai. Imam Bukhari ada ambil kalau tu? Tak ada. Hak boleh kita terima, ya tidak lagu tu. Tu setara tu. Kalau akidah usul tak kira, tak ada dah, tak masuk dah dalam kitab ni. Ni setara. Ada kalanya ulama ambil hadis dia yang menyokong pendapat tu, nak royak. Inilah orang kata buah dia sikit dah. Ni dengan maksud tu orang panggil untuk iktibar. Itu dalam istilah ilmu hadisnya, untuk iktibar. Biar kita tahu dia orang ni orang lagu ni. Mana hadis dia? Ni. Untuk tu. Lepas tu dia kata dia ambil daripada Abu Raja. Ni perawi datah dia lagi ni. Dia ambil daripada Abu Raja Al-Utaridi. Namanya Imran bin Milhan. Abu Raja Al-Utaridi ni namanya Imran bin Milhan. Dia dah dengan Nabi SAW, tapi dia tak ada jumpa, tak ada tengok. Dia dah dengan Nabi SAW, tapi tak ada jumpa dengan Nabi. Dan dia memeluk agama Islam selepas pembukaan Mekah. Yang ni pada tahun yang ke-8 Hijrah. Dia memeluk agama Islam. Umurnya 120 tahun. Panjang umur dia. Abu Raja Al-Utaridi ni salah seorang yang panjang umurnya, 120 tahun. Dia ambil daripada Imran. Imran ni maksudnya ialah Imran bin Husain. Bukan Husain dah, dengan sa. Husain. Bukan Husain itu dengan sin. Ini dengan sa. Imran bin Husain. Imran bin Husain adalah sahabat Nabi SAW, sahabat besar. Memeluk agama Islam pada tahun Khaybar. Tahun Khaybar maksudnya pada tahun yang ke-7 Hijrah. Hadisnya ada 180 dalam kitab-kitab hadis. Imam Bukhari ambil dalam Bukhari ni 12 saja hadis dia. Bukan semua. 180 tu selera lah, rata lah. Dalam Bukhari ni hak menepati syarat Imam Bukhari, iaitu 12 saja.
Sayyidina Umar di zaman pemerintahan dia melantik dia sebagai pegawai pergi ke Basrah dan sebagai tok guru untuk mengajar orang di sana mengajar agama di Basrah. Dia ni alim lah. Di zaman Sayyidina Umar dia mengajar. Dan dia juga sebagai hakim di Basrah. Sebagai hakim di Basrah, matinya pada tahun 52. Tahun 52 Hijrah lah. Semua kira Hijrah belakang ni. 52 Hijrah. Imran bin Husain. Ni perawi-perawi. Tu sebut rekah lah tu. Kalau sebut panjang lagi panjang. Panjang benar. Secara rekahnya itulah. Imran bin Husain menceritakan. Ni cerita ni nak sapa ke Bukhari tu. Sana ni panjang lagi. Daripada kita sapa kepada Bukhari. Ni daripada Bukhari sapa kepada Nabi. Ni berapa orang. Ni ada dalam kitab. Hak selepas pada tu pun ada dalam kitab juga. Anak dia orang ni sapa kita ni tidak putus. Dia kata, pernah kami bersama Nabi SAW dalam satu perjalanan. Dia tidak sebut perjalanan mana. Dalam satu perjalanan. Perjalanan mana? Nota. Tengok situ bawah tu. Para ulama berbeza pendapat tentang perjalanan yang dimaksudkan oleh Imran bin Husain di dalam riwayat ini. Berdasarkan riwayat Muslim daripada Abi Hurairah, berkemungkinan besar ia adalah perjalanan pulang dari Khaybar. Berkemungkinan besar dalam perjalanan pulang dari Khaybar, kerana kisah yang tersebut di dalam hadis Abu Hurairah itu lebih kurang sama dengan yang tersebut di dalam hadis Imran ini. Ada juga yang mengatakan ni peristiwa ni seperti dalam di bawah tu. Seperti dalam nota di bawah tu ada lagi pendapat yang lain kata di tempat lain, di Hudaibiyah lah, ketika pulang daripada Hudaibiyah lah, di jalan Mekah lah, macam-macam lah sebut. Dalam perjalanan pulang daripada Tabuk lah, macam-macam pendapat itu. Tetapi hak lebih munasabahnya iaitu ketika pulang daripada Khaybar. Khaybar ni tahun yang ke-7. Sebab apa? Imran ni dia memeluk agama Islam kan tadi pada tahun Khaybar. Semestinya hak dia cerita ni selepas dia masuk Islam. Kalau kita kata peristiwa di perjalanan ni hak sebelum pada tu, dia tak ada, dia tak Islam lagi. Paling awal cerita ni tahun yang ke-7. Tu kita boleh tahu daripada mana? Daripada sejarah dia. Tadi kan sebut dah Imran bin Husain memeluk agama Islam pada tahun Khaybar. Tahun Khaybar maksudnya tahun yang ke-7 ataupun selepas. Tidak mungkin sebelum pada tu. Sebab apa? Dia memeluk agama Islam tahun tu. Serupa juga cerita ni lebih kurang dekat dengan ni diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Abu Hurairah juga memeluk agama Islam pada tahun yang ke-7. Dia dah selepas perang Khaybar, tahun yang ke-7 lah. Tidak mungkin sebelum pada tu. Kalau ada orang kata sebelum pada tu, tak tepat lah. Sebab apa? Ni cerita Imran bin Husain dia sendiri ada ni. Macam mana dia nak ada kalau dia tidak Islam lagi? Pergi bersama Nabi SAW. Itulah cara nak menilai. Pendapat tu banyak. Ni kata gini, ni kata gini, tapi mana yang lebih tepat? Setelah sekian lama berjalan di waktu malam, akhirnya kami berhenti untuk beradu di penghujungnya, di penghujung malam itu. Bagi orang yang bermusafir, kata dia, tidak ada waktu tidur yang lebih manis daripada waktu itu. Sedar-sedar setelah kena panas matahari, baru kapal. Terlepaslah subuh. Dia cerita, terlepaslah subuh. Sebab letih kan, penat jalan kan, mari pergi lagi. Jalan sepanjang malam. Apabila berhenti di hujung malam itu, orang panggil dalam bahasa Arabnya ta'ris. Ta'ris. Berhenti di hujung malam untuk berehat, itu orang panggil ta'ris.
peristiwa ta'ris ini berhenti di hujung malam, tidur berehat, beberapa kali berlaku. Dan beberapa kali juga terlepas semaya subuh. Bukan sahabat-sahabat, Nabi sendiri pun terlepas sekali kan. Itu peristiwa ta'ris. Dalam peristiwa ni orang mula-mula sekali bangun ialah fulan, lepas itu fulan, lepas itu fulan. Perawi hak dibawa Abu Raja' ni Auf. Abu Raja' menyebutkan nama orang-orang itu, tetapi Auf terlupa. Auf yang mengambil hadis ni daripada Abu Raja' tu, dia terlupa. Yang mengambil daripada Auf ni siapa? Yahya bin Sa'id Al-Qattan. Kira-kiranya Yahya bin Sa'id Al-Qattan kata, dia kata Auf terlupa. Abu Raja' sebenarnya sebut nama orang itu, tapi Auf dia terlupa. Tak tahulah apa dia terlupa. Dia tua atau dia apa. Boleh berlaku lah. Boleh berlaku lah apa yang terjadi tu. Kemudian yang keempat ialah Umar bin Al-Khattab. Itu dia tak terlupa, dia sebut tu. Abu Raja' sebut, Auf tak terlupa. Tapi hak 2-3 orang lagi tu dia terlupa. Lepas tu apa kita nak tahu lah. Kena tengok adik kerja ulama adik. Tengok lain apa tak. Kita tengok nota 331. Berhenti untuk beradu dan berehat di penghujung malam dalam perjalanan dipanggil ta'ris. Peristiwa ta'ris yang menyebabkan Rasulullah dan para sahabat tertidur hingga terlepas waktu subuh sebenarnya telah berlaku beberapa kali. Walaupun ada ulama berpendapat ia berlaku hanya sekali sahaja. Ada juga dia kata sekali je. Sebab apa? Dia kata ini satunya tasarruf perawi yang ubah. Jadi macam cerita lagu lain, cerita lain. Padahal hak tu dia kata. Tapi dah tak boleh. Yang kedua dia kata sebab banyak kali Nabi terlepas subuh ni tak pernah sabar. Kutu dia pergi. Tapi dah tidak gitu. Kita tengok. Namun jika dilihat kepada kandungan kisah yang jauh berbeza di antara satu dengan yang lain, niscaya tanpa teragak-agak kita akan mengatakan ia telah berlaku beberapa kali, sekurang-kurangnya 2 kali. Malah saya mengatakan tidak kurang dari 3 kali. Saya ni penulis ni tidak kurang daripada 3 kali. Nak lebih mungkin, tapi nak kata kurang tak. 3 kali sekurang-kurang. Bukan kita seorang yang kata lagu. Abu Bakar Ibnul Arabi Qadhi Iyad pun kata lagu tu. Sebab apa? Peristiwa tu lain. Takkan kita nak kata hak tu lah. Dan peristiwa tu sebelum daripada Imran bin Husain masuk Islam lah gaduh. Apa takkan kita nak kata hak tu lah. Lain cerita. Sekurang-kurangnya 3 kali telah berlaku. Di dalamnya tersebut Abu Bakar dan Umar. Ini kerana kisah yang dikemukakan oleh Abu Qatadah, di riwayat Abu Qatadah, berbeza sama sekali dari kisah yang dikemukakan oleh Imran ini. Di dalamnya tersebut Abu Bakar dan Umar tiada bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika baginda tertidur itu. Sedangkan di dalam hadis Imran ini jelas tersebut mereka berdua ada bersama. Tapi saat ini tak ada sebut Abu Bakar kan? Tak sebut. Dia ada lah nanti. Kita tengok. Hadis Imran juga menceritakan orang yang mula-mula sedar ialah Abu Bakar. Tapi dalam riwayat ini tak ada sebut. Rasulullah SAW baru sedar apabila mendengar takbir Umar. Yang ni ada belakang lah. Dalam riwayat Abu Qatadah tu jelas Abu Bakar dan Umar tak ada dalam perjalanan itu. Di dalam selain itu banyak lagi perbezaan-perbezaan lain terdapat di dalam hadis kedua orang sahabat tersebut. Tempat di mana berlakunya peristiwa ta'ris juga didapati berbeza-beza di dalam hadis-hadis dan athar-athar. Dalam perjalanan dari Khaybar, dari Tabuk
di salah satu jalan dari Mekah.